Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumil hasyri wal jazaa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, wa ba'd. Muslimin yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, di antara surah yang kita hafal, yang kita baca sentiasa ialah surah Al-'Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Seperti yang saya katakan tadi, saya fikir semua kita dalam masjid ini ataupun yang sedang mengikuti live kita ini semua menghafal ayat ini ataupun surah ini, kerana ayatnya hanya 3 ayat. 3 ayat. Kemudian kalau kita baca mushaf, dia hanya 2 baris saja. Dan kalau kita baca lebih kurang 1 minit saja. Maknanya surah ini sangat pendek. Surah ini sangat ringkas. Imam Syafi'i kita, beliau menyebut begini tentang surah Al-'Asr ini. Kata Imam Syafi'i, "Lau 'amila an-nasu fi hadhihi surati wahdaha lakafathum." Kata Imam Syafi'i, sekiranya manusia ini beramal dengan surah ini, amila maknanya beramal dengan surah ini sahaja pun, lakafathum, maka sudah cukup bagi mereka. Kerana dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sesuatu yang diperlukan oleh individu, oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh umat manusia seluruhnya, berkenaan dengan perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-'Asr ini. Pada awal ayat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersumpah, wal 'asr. Waw itu waw qasam, maksudnya sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, dia berhak bersumpah dengan apa saja makhluknya. Kita tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut wallahi, billahi, tallahi, dengan nama Allah. Allah, dia boleh bersumpah dengan apa saja, dengan makhluk-makhluknya. Justru itu Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebut di sini Allah bersumpah dengan wal asri, dengan masa. Perkataan masa ini ataupun kita sebut al-asri ini juga maksudnya waktu asar. Tapi terjemahan yang disepakati oleh kebanyakan para ulama kita, mereka menafsirkan asar ini dengan masa, demi waktu. Cuma kalau dilihat perkataan asar itu adalah penghujung kepada hari. Maksudnya lepas asar adalah maghrib. Dan waktu asar hingga maghrib ini waktu yang singkat sahaja. Katalah kita ambil asar pukul 4. Pukul 4. 4, 5, 6, 7. 3 jam. Maksudnya ialah peluang kepada manusia ini, masa yang ada pada manusia ini, bahkan usia yang ada pada manusia ini tak lama dah, tak banyak dah. Maknanya nak sampai ke malam, nak sampai ke maghrib itu, kalau jamnya hanya 3 jam, begitulah gambaran masa yang ada kepada kita. Masa yang ada kepada kita ni tak banyak, dan masa dia tak pernah tunggu kita. Sebab itu Imam Hasan Al-Basri, di antara perkara yang beliau sebut, beliau menyatakan bahawa pada setiap awal pagi itu akan ada makhluk Allah yang menyeru manusia. Katanya, ana khalqun jadid, saya ni makhluk baru. Setiap awal pagi, saya ni makhluk baru. Maka rebutlah peluang itu daripada saya. Kerana kalau saya pergi, saya tidak akan kembali lagi. Apa benda tu? Itu adalah masa, itu adalah waktu. Dan waktu ini, masa ini adalah peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Setiap orang ada masanya 24 jam. Tak kira dia orang kaya, dia orang miskin, dia berpangkat, tak berpangkat, dia orang Islam, dia bukan orang Islam. Masanya setiap hari dia mempunyai 24 jam. 24 jam. Cuma sudah tentu penggunaan 24 jam ini tidak sama di antara satu sama lain. Orang setengah orang di permulaan pagi pun dah tak sama. Ada orang bangun 4 pagi, ada orang bangun 5 pagi, ada orang bangun 6 pagi, ada orang bangun 9 pagi, ada orang bangun 10 pagi. Waktu sama saja. Waktu adalah 24 jam. Dan dari sudut manfaatkan masa dan waktu ini juga tidak sama. Tak sama. Tak sama. Ada orang betul-betul manfaatkan masa dan waktu itu, dan ada orang tidak manfaatkan masa dan waktu. Justru itu kita tengok orang-orang berjasa, ulama-ulama kita yang terdahulu, mereka betul-betul memanfaatkan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kita ambil contoh tokoh ulama kita yang baru meninggal lebih kurang sebulan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi meninggal usianya 97 tahun, lebih kurang 97 tahun. Dalam tempoh 97 tahun, Dr. Yusuf Qaradawi menulis hampir 150 buah buku ataupun lebih, termasuk makalah-makalah. Dan beliau menjelajah hampir seluruh dunia, menyampaikan dakwah, menghadiri pelbagai seminar.
Dan dalam usianya umur 80-90 ketika diwawancara, beliau masih memanfaatkan lebih 10 jam berada di kursi untuk membaca dan menulis ketika usia 80-an. Dan beliau meninggalkan khazanah yang cukup besar kepada kita. Jadi benda yang kita nak sebut, umur dia tu kata umur 90. Tetapi walaupun beliau meninggal usia 90 tahun, buku-bukunya, kitab-kitabnya, YouTube-nya, videonya, rakaman suaranya terus dibaca, terus dilihat, terus didengar oleh manusia. Mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Itu memberi gambaran bagaimana jika masa itu dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan masa ini ataupun waktu ini sesuatu yang boleh diambil iktibar. Allah Ta'ala menyebut huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Ta'ala menyebut dialah Allah yang menjadikan siang dan malam itu bertukar. Ada siang, ada malam. Maka semua itu adalah pertukaran siang dan malam itu adalah sebagai peringatan kepada orang-orang yang ingin menjadikan ianya sebagai peringatan ataupun menjadikannya sebagai bahan untuk disyukuri. Waktu dan masa ini adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas Allah menyebut wal 'asr, demi masa, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Semua orang berada dalam kerugian. Ini yang Allah Ta'ala sebut bahawa bentuk kerugian ni ada dua saja. Pertama, rugi di dunia. Yang kedua, rugi di akhirat. Yang kita mahu ialah untung di dunia, untung di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan yang paling teruk, yang paling dahsyat ialah orang yang rugi apabila mereka kembali kepada Allah. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Allah Ta'ala sebut, katakanlah innal khasirin, orang-orang yang rugi itu. Siapa orang yang betul-betul rugi itu? Ialah orang yang merugikan diri mereka dan ahli keluarga mereka. Dua rugi. Dia rugi, ahli keluarga rugi. Dan ada tafsiran kata yang rugi itu ialah pemimpin dan juga pengikut mereka. Dua-duanya rugi. Pasal apa? Kerana mereka menghadap Allah dalam keadaan Allah tak terima mereka kerana kesyirikan mereka, kerana kesombongan mereka. Maka Allah kata zalika huwa khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata, kerugian yang jelas, bahawa kita, ahli keluarga kita balik ke kampung asal kita akhirat, kita serugi-ruginya. Allah kaitkan diri kita dan juga keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah kamu pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Maksudnya kita kena fikir
untuk diri kita, dan pada masa yang sama untuk ahli keluarga kita. Kemudian Allah Ta'ala menyebut semua manusia rugi. Ada pengecualian yang Allah Ta'ala sebut, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala kata semua manusia rugi kecuali orang yang beruntung. Itu ada 4 jenis, 4 kategori, 4 kriteria. Orang ni baru untung. Yang pertama ialah orang itu dia mesti beriman. Yang kedua, dia beramal soleh. Yang ketiga, dia berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Baik, kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama ialah orang yang beriman. Apa maksud orang yang beriman ini? Orang beriman, satu sudut kita kata bila mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang ini orang beriman. Betul ke salah? Betul, tak salah pun. Tetapi kita harus ingat, cara kita memahami orang beriman ini ialah bila kita meneliti ayat-ayat Al-Quran lain dan juga daripada hadis-hadis Nabi. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Ta'ala terangkan kepada kita siapakah yang dikatakan orang yang beriman itu. Betul, kita tak nafikan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah, dia masuk syurga. Tapi itu baru dari sudut keimanan, dari sudut akidah. Allah Ta'ala sebut antaranya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4, Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu ialah orang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Bila dibaca ayat-ayat Allah maka bertambah keimanan mereka dan mereka sentiasa menyerah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dan mereka ini ialah orang yang sentiasa mendirikan solat. Maksudnya lengkap 5 waktu. Dan mereka daripada sebahagian harta mereka itu mereka infakkan, sama ada dalam bentuk zakat ataupun dalam bentuk sedekah. Kemudian Allah Ta'ala kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang betul-betul yang disebut sebagai mukmin yang sebenar. Ini di antara ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa mudahnya, orang yang beriman itu dia punya 3 ciri penting. Yang pertama, aqidatun salimah. Dia mempunyai akidah yang betul, akidah yang tepat, akidah yang suci. Yang keduanya, orang mukmin ini dia punya ibadatun khalisatun. Dia punya ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas. Dan yang ketiga, mereka mempunyai akhlakun qawimatun. Orang mempunyai akhlak yang baik. Maksudnya dia tak akan terjadi mukmin yang sebenarnya kalau akidahnya tak betul. Akidahnya ada unsur-unsur yang tak betul, mendekati syirik dan sebagainya. Dan yang kedua, ibadah itu mesti dilakukan dalam keadaan liwajhillah. Dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah. Kerana Allah.
Kita pernah dengar penceramah kita, mungkin kita baca sendiri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa di hari akhirat nanti, bahawa orang yang datang bertemu Allah pulang ke akhirat nampak zahirnya baik. Orangnya berjuang di jalan Allah, orangnya berjihad di jalan Allah, orangnya infak harta di jalan Allah, orangnya mengajar ilmu pada waktu hidup di dunia dulu, sebarkan ilmu, sampaikan dakwah. Tiba-tiba apabila berada di hadapan Allah, semua amalan itu tidak diterima oleh Allah. Kerana si kaya pula infak itu kerana labakan, mahukan pujian manusia. Oh, si fulan amat syukri, seorang pemurah, nak nama, nak gelaran. Yang kedua, orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, nak juga manusia kata itu pahlawan, ini pejuang. Dan orang yang mengajar pula, menyampaikan dakwah, berceramah sana sini, nak suruh kata dia ini seorang pendakwah yang hebat, ulama yang hebat. Jadi semua dilakukan bukan kerana Allah. Jadi perkara ni bukan perkara yang kita sebut ni, kita buat-buat ada-adakan, tapi memang berdasarkan hadis Nabi SAW yang gambarkan bagaimana orang menghadap Allah nampak zahir bagus, hebat di dunia, di hadapan Allah kosong. Tidak ada nilai walaupun sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mahu menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Usahakan diri kita menjadi mukminuna haqqa, orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua ialah orang tak rugi ni ialah wa'amilus solihat, orang yang beramal dengan amal soleh. Solihat jamak daripada soleh, solihat. Solihat maksud dia amal-amal baik, amal-amal baik. Orang buat amal-amal baik, nak pelakunya namanya soleh. Soleh orang baik, soleh orang baik. Buat amalan baik itu dipanggil soleh. Dan perkataan as-solihat ini dalam Quran lebih kurang ada 60 tempat, 60 kali diulang perkataan as-solihat. Maksudnya as-solihat ini merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat utama. As-solihat, as-solihat baik. Lawan kepada solihat ialah al-fasad. Soleh dengan fasad. Fasad kehancuran, kemusnahan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melakukan perkara fasad. Jadi amal soleh ini apa sahaja perbuatan baik yang kita lakukan. Ada bentuk namanya amal soleh itu ibadah khususiyah. Macam kita buat sekarang, datang sembahyang Jumaat, kita iktikaf, kita zikir, kemudian kita bersedekah, kita berzakat, kita haji, kita umrah. Itu semua amalan-amalan solihah yang selalu kita faham. Tapi ada lagi satu amalan solihah yang ada hubung kait dengan manusia. Benda baik kita buat pada manusia disebut amal soleh. Ini cukup banyak, cukup banyak. Antaranya ialah kebaikan yang kita lakukan kepada kedua ibu bapa kita. Sama ada yang ibu bapa masih berada di sisi kita, mudah-mudahan Allah berkati umur mereka, ataupun ibu bapa yang sudah meninggalkan kita, masih berpeluang kita buat kebajikan kepada mereka. Dan mungkin kebajikan itu boleh kita lakukan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Dan orang mukmin yang baik, dia boleh
memahami mana amal soleh yang patut didahulukan. Contoh, satu hari seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ni beliau beriktikaf di Masjid Nabawi. Sedang beriktikaf, tiba-tiba masuk seorang lelaki. Lelaki ni masuk dan lelaki ni masuk dan dia lalu dia melintas Abdullah ibnu Abbas ini. Abdullah tengok dia, Abdullah kata, aku tengok kamu ni bermuram durja, muka kamu sedih. Kata lelaki itu, benar wahai sepupu Rasulullah, betul, saya sedang sedih. Kalau kamu tidak keberatan, apa yang menyebabkan kamu sedih? Kata lelaki itu, sepatutnya hari ini saya patutnya bertemu si fulan-fulan untuk menyelesaikan satu masalah saya. Tiba-tiba saya tidak ada kemampuan itu untuk pergi pada waktu ini. Ibnu Abbas jawab, saudara, maukah saudara saya yang pergi jumpa sahabat saudara untuk selesaikan masalah saudara? Kata lelaki itu, wahai Ibnu Abbas, kan kamu sedang iktikaf dalam Masjid Nabawi, kan pahala Masjid Nabawi luar biasa. Adakah kerana nak selesaikan masalah tu kan nak tinggalkan masjid iktikaf ni? Kata Ibnu Abbas dalam nada sedih. Ibnu Abbas sebut nada sedih. Dia kata, wahai saudara, saya pernah mendengar Tuhan punya maqam ini. Maknanya maqam Nabi. Menyebut seorang yang menyelesaikan masalah saudaranya lebih baik daripada beriktikaf di masjid ini. Saya lupa sama ada 10 ataupun 20 kali ganda. Apa maksud saya nak sebut di sini? Maksudnya Ibnu Abbas faham amal soleh itu yang mana perlu diutamakan. Sebab iktikaf, kalau tak hari ni pun besok boleh iktikaf, betul tak? Tapi masalah orang ni, dia kadang-kadang dia perlukan selesaikan masalah tu pada waktu itu. Kita tak boleh kata tahun depan saya tolong awak, ataupun jangan kata tahun depan, esok pun mungkin benda yang dia nak selesai tu sama ada dah merosakkan dia ataupun sudah diselesaikan oleh orang lain. Jadi amal soleh ni ialah apa sahaja kebaikan yang kita buat, sama ada berbentuk duniawi, ukhrawi, tapi ia akan membawa kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, illal ladina amanu wa amilus solihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Wa tawasau bil haq ini maksudnya ialah orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, ataupun lebih tepat terjemahannya ialah saling berpesan-pesan pada kebenaran. Maksudnya kalau dua orang saling berpesan-pesan antara satu sama lain. Sebab itu disebut dalam riwayat, para sahabat Nabi bila mereka berkumpul, mereka tidak akan berpisah sebelum mereka baca surah Al-Asr. Sebelum berpisah mereka akan baca Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru mereka berpisah. Bukan sekadar untuk dapat keberkatan semata-mata daripada ayat ini, tapi ialah pengajaran daripada ayat tersebut, iaitu yang ketiga ialah at-tawasi bil haqq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Kerana kita bukan sekadar baik untuk kita, tetapi pada masa yang sama kita nak juga kebaikan itu sampai kepada orang lain. Orang lain itu mungkin keluarga kita, anak kita, isteri kita, cucu kita, cicit kita, kawan kita, jiran kita, rakan sekerja kita, masyarakat kita. Kita nak kebaikan itu juga sampai kepada orang lain. Sampai kepada orang lain, bukan diri kita sendiri. Dia ada dua perkataan, tuan-tuan. Dia ada soleh, dia ada muslih. Kalau soleh, dia baik untuk diri. Belum tentu dia akan
beri kebaikan itu kepada orang lain. Tapi kalau muslih, dia nak dia baik, orang lain juga baik. Itu yang disebut oleh nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dalam dakwah mereka, in uridu illa al-islah mastata'tu. In uridu illa al-islah mastata'tu. Aku tak mau apa melainkan islah, nak baiki masyarakat, nak baiki orang ramai mengikut kemampuan yang ada kepada kita. Sebab kita pun ada limitation, kita pun ada kemampuan yang ada kepada kita. Jadi at-tawasi bil haq, maknanya berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan yang kedua, yang akhir sekali, ialah berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabar ni, kalau kita baca ayat Quran, banyak sekali ayat berkenaan dengan sabar. Dan kita lihat risalah sabar ni, mesej bersabar ni bukan mesej yang dibawa oleh Nabi saja, tetapi yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam dakwah mereka ditekankan kepada mereka supaya mereka bersabar. Maksudnya bila nak menyampaikan kebaikan ni, tak tentu kebaikan ini akan diterima. Kita sudah berusaha sebab kita akan dakwah orang dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Hendaklah kamu suruh manusia ni dengan hikmah, pengajaran yang baik. Kalau nak perlu berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Tapi kalau baik macam mana pun, kadang-kadang tak mesti diterima. Tak mesti diterima. Sama ada orang tu tak terima dan dia tunjukkan penolakan itu. Jadi kata Allah, kena sabar. Kena sabar. Dan kita bukan bercakap untuk orang ramai pun, untuk mungkin keluarga kita sendiri pun. Yang kita tegur tu bukan orang lain pun, mungkin suami kita, isteri kita, anak kita, cucu kita, cicit kita. Tapi kesan tu kadang-kadang benda kebaikan ni orang tolak. Tapi bagi kita yang faham perjuangan Nabi SAW, penolakan itu suatu yang biasa. Suatu yang biasa. Sebab itu mengajak kebaikan ini perlukan kesabaran. Saya nak buat satu cerita sebelum kita solat Jumaat hari ini, dengan khutbah solat Jumaat hari ini. Satu kisah yang boleh kita gabungkan di antara berpesan dengan kebenaran dan juga kesabaran. Iaitu kisah yang berlaku pada zaman Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ketika itu berlaku satu kemarau di satu perkampungan, di satu padang pasir di bawah pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Jadi orang kampung tersebut datang bertemu dengan Hisham, bertemu dengan Khalifah. Jadi antara yang masuk dalam orang kampung yang pergi wakil ni, ada seorang budak umur 14 tahun lebih kurang. Nama dia Darwas bin Habib. Budak lagi umur 14 tahun. Bila Darwas ni ada dalam orang kampung, mungkin rombongan tu 7-8 orang, Darwas ni budak lagi 14 tahun, 15 tahun begitu. Jadi Hisham bin Abdul Malik ni, dia ni khalifah. Dia kata begini, lebih kuranglah dia kata, macam mana boleh lepas budak macam ni pun jumpa aku. Seolah-olah macam itulah dia meremehkan budak jumpa dia. Dia tak sebut nama, tapi Darwas tahulah dia kainan kat dia lah, sebab dia umur dia je yang muda 14 tahun. Lalu budak ni kata, ya Amirul Mu'minin. Ni berpesan-pesan dengan kebenaran, kesabaran. Ya Amirul Mu'minin, kedatangan saya ini sebenarnya tidak akan mengurangkan kedudukan kamu walaupun sedikit. Saya jumpa kamu ni, kedudukan kamu tak kurang pun. Bahkan aku yang memperolehi kemuliaan. Cara dia cakap begitu.
Bila dia cakap ayat dia guna begitu, khalifah tersentak. Dia kata budak ni bukan sebarang budak ni. Jadi kamu cakap sekarang, kata khalifah, kamu cakap sekarang apa tujuan kamu? Kami datang nak mengadu, kata budak ni. Kami datang ni nak mengadu sebab kami ni dah lalui kemarau ni dah 3 tahun. Ini pemerintah yang tak ambil berat ni. Pemerintah yang biarkan rakyat begitu saja. Kami ni dah 3 tahun. Kami melalui musim kemarau, tapi kami dah tak boleh tahan lagi. Sebab apa? Tahun pertama kemarau ni membuatkan kami kurus. Tahun pertama kurus. Tahun kedua sampai memakan daging badan kami, semakin kurus. Dan tahun ketiga sampai menggigit tulang belulang kami. Maknanya lagi teruk lah. Lagi teruk. Sampai begitu layanan yang diberikan oleh pemerintah ketika itu kepada orang kampung ataupun orang kampung ataupun penempatan di situ. Jadi akhirnya khalifah buat keputusan untuk bagi 100,000 dirham untuk dibahagikan kepada orang kampung dan 100,000 diberikan kepada budak tadi. Budak ni kata, yang 100,000 tu Tuan Khalifah, saya pun tak nak. Sebab yang kamu bagi ni pun belum cukup kepada orang kampung. Tengok. Ini tuan-tuan, ni kisah-kisah yang syarat yang banyak dalam sejarah Islam menggambarkan untuk memberi nasihat pesanan, dan sama ada kebenaran satu, yang kedua adalah kesabaran. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Ini pun nasihat juga, ditunjuk jam. Kita puji, tapi saya dah tahu dah setengah jam di depan ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah